Hello semua, anda bersama saya Afi Arifin dalam Garis Masa. Baik, ini cerita yang paling banyak dibualkan sepanjang November 2020. Awal bulan ini kita digemparkan dengan satu insiden iaitu nahas helikopter di Taman Melawati Ampang. Difahamkan insiden itu berlaku akibat pelanggaran antara dua helikopter di ruang udara yang menyebabkan ia hilang kawalan sekaligus terhempas di kawasan berkenaan. Insiden tersebut juga tular di media sosial apabila penduduk sekitar sempat merakamkan visual helikopter itu terhempas menggunakan telefon bimbit mereka. Dalam kejadian itu, dua mangsa dilaporkan terkorban dan dua lagi terselamat. Pelakon, pengacara dan penyanyi terkenal Alif Sata memaklumkan bahawa beliau disahkan positif COVID-19. Menerusi laman Instagram rasminya, Alif menyatakan sepanjang menjalani penggambaran, beliau telah beberapa kali melakukan ujian saringan virus berkenaan. Biarpun begitu, keputusan terbaru yang diterima mengejutkan dirinya selepas pengacara big stage itu positif COVID-19. Susulan itu, beberapa rakan artis yang dipercayai kontak rapat kepada Alif juga turut mengambil langkah keselamatan dengan melakukan saringan COVID-19. Dan ini reaksi dari Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berhubung isu itu. Mengenai artis, saya tahu seorang artis difahamkan telah positif COVID semalam dilaporkan. Tetapi Kementerian Kesihatan sedang meneliti sama ada positif itu berlaku sewaktu dia membuat persembahan atau berlaku di luar. Kami dari Astro Awani mendoakan semoga Alif cepat sembuh. Berkenaan paras air yang cepat menyebabkan mangsa banjir di daerah Kemaman tidak sempat menyelamatkan barangan milik mereka. Menurut penduduk, situasi yang berlaku pada tahun ini mengingatkan mereka kepada tragedi banjir besar pada tahun 2014. Setiap tahun, apabila memasuki musim terkujur, beberapa negeri khususnya di pantai timur akan berdepan dengan situasi banjir. Namun tahun ini boleh dikatakan antara yang terburuk kerana terdapat beberapa kawasan jarang ditenggelami air turut berdepan situasi sama. Ini antara visual beberapa kawasan yang terjejas. Dalam bulan ini juga, Malaysia merekodkan pertambahan kes harian COVID-19 tertinggi iaitu sebanyak 2,188 kes baharu dilaporkan pada 24 November lalu. Jelas Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, peningkatan kes mendadak kebelakangan ini berkait rapat dengan kluster-kluster di tempat kerja. Nampak gaya macam lama lagi je kita boleh bebas daripada COVID-19 ni. Seterusnya, negara juga dikejutkan dengan berita seorang anggota pasukan gerakan AMPGA yang bertugas di pos sempadan Malaysia Thailand terbunuh akibat ditembak semasa melakukan kerja-kerja risikan. Kejadian berlaku kira-kira pukul 3.10 pagi dan mangsa Korporal Baharudin Ramli sedang bertugas bersama seorang lagi anggota PGA, Korporal Norihan anak lelaki Tari yang mengalami kecederaan parah. Difahamkan kedua-dua anggota ini terserempak dengan anggota penyeludup ketum dan seterusnya berlaku tembak-menembak. Takziah diucapkan kepada keluarga mendiang. Sah, Belanjawan 2021 diluluskan di peringkat dasar dalam sidang Dewan Rakyat pada 26 November lalu. Biarpun diluluskan, ada segelintir pemimpin yang masih mempersoalkan keputusan itu. Antaranya bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Katanya, tindakan majoriti ahli Parlimen Pembangkang tidak menyokong usul undi belah bagi peringkat dasar Belanjawan 2021 seperti mengiktiraf Kerajaan Perikatan Nasional PN serta menyifatkan tindakan itu sebagai aneh. Okey, itu tumpuan sepanjang November 2020. Ingat, sentiasa patuhi SOP, jaga kesihatan dan kekal duduk di rumah. Saya Afi Arifin, jumpa lagi.